Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di live di Facebook Putera Emas Amar. Jadi bersama saya pada malam ini Putera Emas Amar, pembimbing Emas Public Gold. Jadi pada malam ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan anda semua. Bagaimana? Ramai orang sekarang tengah bercerita, orang dah masuk duit kan. So semua kecoh lah boleh kata kan. Kecoh apabila duit ICNA mereka semua dah masuk sekarang. So apa perlu dibuat? Jadi apa perlu dibuat supaya duit itu tidak hilang, tidak ke tempat yang tak sepatutnya. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsi sedikit ilmu. Adakah duit ICNA ini sesuai ataupun bagus untuk kita gunakan sebagai dana kecemasan. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Jadi sebelum tu kita kena faham dulu, apa itu dana kecemasan, supaya kita bila kita nak simpan, kita tahu dana ni untuk apa, bila boleh kita nak pakai. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak ilmu pada malam ini anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Dan jangan lupa untuk follow page Putera Emas Amar, boleh sharekan video ini. Dan jangan lupa untuk YouTube kita, untuk follow dan subscribe. InsyaAllah hari ni saya nak berkongsi sedikit ilmu. Jadi apa yang kita perlu faham tentang dana kecemasan? Yang pertama sekali, kita tak tahu dana kecemasan ni sebenarnya kita nak simpan untuk situasi yang kita tak jangka-jangka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham. Kecemasan ni adalah benda yang kita biasanya memang kita tak sangka-sangka lah. Contoh kemalangan kereta, kematian, hilang pendapatan, sakit, rumah, contoh rumah yang kita duduk mungkin penyewa orang orang panggil penyewa tuan rumah nak suruh kita keluar dan sebagainya. So benda ni semua kecemasan yang kita kadang-kadang tak sangka. Kita tak sangka. Jadi kita perlukan persediaan, kita perlukan kewangan jugalah. Kewangan yang ada yang sepatutnya. Jadi bila benda ini terjadi, kita tahu nak buat apa. Kereta rosak pun salah satu benda yang kecemasan. Sebab kereta dan motosikal mungkin itu benda yang kita akan pakai setiap hari. Kita pergi kerja, kita nak pergi pasar, kita nak bawa nak pergi beli makanan, kita nak bawa keluar anak dan isteri. So benda ni semua benda yang kita takkan expect, takkan jangka. Jadi sedikit sebanyak, adakah duit ICNA ini, duit ICNA yang kita dapat, mungkin ada orang dapat RM10,000, RM20,000, RM30,000, itu atas setiap individu lah. Jadi sesuai tak untuk kita buat sebagai dana kecemasan? Baik, kita tengok dekat sini tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan. Baik, ni artikel yang saya baca kalau buka je kat Google pun kita nampak banyak 3/4%, 3/4 rakyat Malaysia tidak ada simpanan kecemasan walaupun RM1,000. Jadi kita kena tanya balik diri kita sendiri, adakah kita ni ada dana kecemasan? Kita sekarang ni kalau tak ada duit ICNA pun, adakah duit kita yang ada sekarang ada simpanan sebagai dana kecemasan walaupun RM1,000? So 3/4 ni maksudnya boleh kata lebih daripada 50, 60, 70%. Rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan sebagai dana kecemasan, emergency case. Sebab tu banyak berlaku di Malaysia ni, bila terjadinya sesuatu yang emergency, kita tak boleh nak kawal perasaan, kita pun tak tahu nak buat apa. Itu yang jadi keruntuhan dalam rumah tangga dan sebagainya. Boleh jadi semua tu. Jadi RM1,000 ni susah ke untuk kita nak simpan sebenarnya? Itu pada individu masing-masing. Jadi ada orang dia tidak boleh simpan duit. Kalau dia nak simpan duit dekat dalam akaun, dia tahu untuk nak habiskan duit yang dia simpan. Saya nak tunjuk lagi satu. Ini juga
saya baca, saya buka di YouTube, di Google, kita boleh tulis je di Google pun, ramai tiada wang simpanan kecemasan. Jadi benda ni saya boleh kata bila banyak sangat news, berita-berita tentang ini, maksudnya memang kita sebagai orang Malaysia tak banyak wang simpanan sebagai dana kecemasan. Jadi kita kena balik kepada diri kita, adakah kita ni cukup dana kecemasan? Ada orang yang lebih dana kecemasannya. Dia punya strategi dalam pengurusan kewangannya, dia simpan lebih. Tapi statistik yang kita baca, 1,000 pun tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana dengan duit Aisina yang kita dapat sekarang, andai katalah sebelum ni kita tidak ada dana kecemasan, rasa-rasa sesuai ataupun tidak, duit yang ada sekarang, duit yang ada sekarang ni untuk kita jadikan sebagai dana kecemasan. InsyaAllah ini pendapat saya, pendapat peribadi saya, kita boleh jadikan duit Aisina ni sebagai sebahagian, sebahagian dana kecemasan kita. Maksudnya kita boleh jadikan duit ini, kita tak letak semua untuk dana kecemasan. Andai kata anda ada 10,000 dapat, tak semestinya 10,000 ni anda jadikan dana kecemasan. Anda boleh susun berapa peratus simpanan, berapa peratus nak buat simpanan yang memang nak simpan untuk lupa. Maksudnya lupa ni untuk long term lah, masa depan kita, yang mana kita nak pakai sikit untuk keperluan harian dan ataupun keperluan untuk keluarga, yang mana untuk emergency ataupun yang mana untuk kita nak laburkan. Daripada situ baru kita tahu, bila kita dah faham, kita akan buat ikut apa yang kita dah rancangkan. Jadi apa strategi, apa yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Sekejap saya nak buka. Apa yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu. Kita boleh tukarkan sebahagian duit Aisina kepada simpanan emas. Simpanan emas. Kenapa saya bercerita, kenapa saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan? Kerana emas ni, kalau ditulis dekat sini, boleh bertahan lama. Kenapa dikatakan boleh bertahan lama, tuan-tuan? Sebab, emas ini, kalau kita simpan, kalau kita dah pernah simpan, kita akan tahu bila kita ada emas, kita akan sayang untuk jual. Bila kita ada benda ni, kalau kita nak bandingkan dengan duit, yang ni kita akan lebih sayang untuk jual. Walhal mungkinlah ada orang kecemasan memang kena pakai, tapi disebabkan dia dah mula simpan emas ni, ada orang dia macam sayang, kecemasan pun dia tak nak pakai. Tetapi ini opinion dan pendapat saya. Emas boleh dijadikan sebagai salah satu dana simpanan jangka masa panjang kita, kalau kita nak gunakan duit Aisina untuk simpan, dan ianya juga boleh dijadikan sebagai dana kecemasan. Kenapa saya cakap macam tu? Emas ni, emas ni kita boleh pajakkan kalau kita perlukan duit cash. Duit ringgit cash. Kita boleh bawa emas ini, ke arah NU berdekatan. Nak mudah pergi arah NU Pos Malaysia. Kita boleh pajak. Kita boleh dapat 75%, 75%. Jadi daripada situ, kalau kita nak pakai duit, kita boleh pakai duit sekejap. Dan lepas tu kita boleh ambil balik semula emas kita. So emas kita ada, emas kita masih ada dan kekal. Jadi kenapa dalam emas juga salah satu yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, emas jangka masa panjang, insyaAllah nilai dia makin meningkat. Meningkat. Jadi sesuai ataupun tidak, kalau anda tanya saya, anda nak alihkan sebahagian, jangan semua. Kalau anda rasa anda nak simpan semua, pastikan anda dah ada juga cash, dalam simpanan cash juga. Anda pastikan anda boleh tukar Aisina, duit Aisina anda kepada emas sebahagian dia. Dan kalau advice saya, simpanlah sedikit dalam cash juga, supaya anything happen anda juga ada cash. So setakat itu saja insyaAllah pada malam ini. InsyaAllah esok saya akan kupaskan lagi dengan tajuk yang lebih menarik, mungkin dalam topik Aisina lagi. Kita berjumpa. Jika ada sebarang soalan, boleh komen, boleh follow Instagram, boleh follow YouTube saya, boleh follow channel Telegram saya. Mudah-mudahan
malam ini dapat sesuatu untuk anda. Okey? Okey, kita jumpa selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.